Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk di bab 2, ya, masih lagi di bab 2, iaitu 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi. Kamu boleh rujuk di buku teks muka surat 64. Okay, jadi sistem respirasi beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Dan struktur respirasi kebanyakan organisma termasuk manusia mempunyai 3 ciri untuk memastikan pertukaran gas yang cekap dengan persekitaran. Jadi ciri-ciri ini lah yang menyebabkan bagaimana proses pertukaran gas itu berlaku dengan efisien ataupun dengan cekap. Apakah ciri-ciri dia? Yang pertama adalah permukaan struktur respirasi yang lembab seperti permukaan alveolus yang lembab. Okay, yang kedua cirinya adalah struktur respirasi yang nipis seperti dinding alveolus dan kapilari setebal satu sel. Jadi semakin nipis, semakin cekap pertukaran gas itu berlaku. Yang ketiga adalah luas permukaan struktur respirasi yang besar seperti luas permukaan berjuta-juta alveolus. Jadi semakin banyak jaringan alveolus itu, jadi semakin cekap juga pertukaran gas. Organisma yang berlainan mempunyai sistem respirasi yang berbeza dan beradaptasi untuk memaksimumkan pertukaran gas dalam persekitaran yang berbeza. Struktur respirasi yang beradaptasi dalam persekitaran berbeza termasuklah kulit luar lembab, insang dan trakea. Jadi sebelum kita belajar tentang pertukaran gas dalam manusia, jadi manusia semua sama. Tetapi kalau dalam haiwan, dia bergantung kepada jenis haiwan itu sendiri. Ada yang melalui kulit lembab, ada yang melalui insang dan ada yang melalui trakea. Trakea ni kebanyakannya adalah jenis serangga. Okey, yang pertama adalah kulit luar lembab amfibia seperti katak. Amfibia seperti katak merupakan organisma yang boleh hidup di dalam keadaan dua keadaan, iaitu darat dan air. Struktur respirasi katak beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas semasa berada di darat. Selain peparu, lazimnya katak menggunakan kulit luar lembab untuk pertukaran gas. Kulit katak nipis dan sangat telap kepada gas. Jadi kan antara 4 ciri tadi adalah kulit yang nipis ataupun keadaan kulit yang nipis dan lembab akan menyebabkan pertukaran gas itu berlaku dengan cekap. Okey, kulit katak juga sentiasa lembab dan diselaputi oleh lapisan mukus yang memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Okey, jadi kalau kita lihat gambar ni adalah struktur respirasi katak. Ada lubang hidung, rongga hidung, glotis, kulit lembab dan peparu. Di bawah lapisan kulit terdapatnya jaringan kapilari darah yang padat untuk meningkatkan kadar resapan gas antara kulit dengan kapilari darah. Okey, jadi lapisan bawah kulit ni antara ciri yang 4 ni ada salah satu ciri adalah terdapat jaringan kapilari darah yang padat, kan? Jadi itu akan menyebabkan meningkatnya kadar resapan antara kulit dengan kapilari darah.
Okey, seterusnya adalah pernafasan ataupun jenis insang. Insang ni haiwan ikan hidupan laut. Ikan ialah organisma yang hanya boleh hidup dalam air. Oleh yang demikian, struktur respirasi ikan, iaitu insang, dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam air. Insang terdiri daripada dua baris filamen yang halus dan mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. Bilangan filamen dan lamela menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. Oleh sebab ikan hidup dalam air, insang dikelilingi oleh air dan hal ini memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Okey, ini aliran air dan seterusnya ikan air itu yang terkandung oksigen akan meresap masuk terus ke filamen. Okey, dan dia terus masuk ke salur darah. Okey, jadi ini aliran darah dia. Aliran darah maksudnya darah yang beroksigen masuk dibawa oleh air itu dan kitarnya setelah digunakan oleh menjadi tenaga, darah tu akan terdioksigen dan terus keluar. Okey, di sini kaya dengan oksigen, di sini kurang dengan oksigen. Okey, ikan belacak dikelaskan sebagai amfibia. Kalau dia ikan, tapi dia juga dia dikelaskan sebagai amfibia. Dia bukan, walaupun nama dia ikan belacak, tapi dia juga dia dikelaskan sebagai amfibia kerana organisma ini bernafas melalui insang seperti ikan dan juga bernafas melalui kulit lembab seperti amfibia. Okey, yang ketiga adalah trakea. Sistem respirasi serangga ialah sistem trakea yang terdiri daripada tiub udara yang dikenali sebagai trakea. Udara masuk atau keluar dari trakea melalui liang pernafasan yang dikenali sebagai spiracle. Pembukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injap yang membenarkan udara keluar dan masuk ke dalam badan. Trakea terbahagi kepada cabang-cabang halus yang dikenali sebagai tracheal. Tracheal mempunyai dinding yang nipis dan lembab untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Bilangan tracheal yang banyak juga menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus ke sel. Sesetengah serangga seperti belalang mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya. Kantung ini diisi dengan udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dengan persekitaran di dalam aktiviti cergas. Okey, jadi untuk serangga, contohnya seperti belalang digunakan sistem respirasi trakea. Okey, dalam trakea ni dia ada salur, dia panggil spiracle, oksigen akan masuk. Okey, masuk ke trakea, seterusnya masuk ke tracheal dan terus ke otot. Digunakan sebagai tenaga. Pada laluan ini juga kadar oksigen semakin kurang dan keluar melalui trakea tu. Ya, baik, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.